Okey, seterusnya untuk soalan 6, muka surat sama, iaitu muka surat 2. Dia suruh bahagikan garisan mengikut nisbah 2 hingga 3. Okey, dia suruh bahagikan garisan mengikut nisbah 2 nisbah 3. So, step yang pertama tadi saya kata kena buat garisan di bawah kan. So, kita buat garisan pada titik A. Saya buat garisan pada titik A. Okey, nak buat garisan pada, sekali lagi, kalau nak buat garisan pada titik B pun boleh. Asalkan nanti, macam tadi, kan, contoh awak buat garisan pada titik B kan. Ada 4 senggatan kan. So, senggatan yang last tu, awak kena sambungkan pada, awak kena buat garisan senggatan ke last dengan titik A. Okey, kalau buat garisan pada titik B lah, yang first ni. Okay, so back to our soalan. Okay, bila dah buat garisan, okay, kita berapa banyak senggatan yang kita kena buat? Kita tengok kepada nisbah dia bagi. Nisbah 2 nisbah 3 kan. So yang ni, nisbah ni awak kena tambah. Maknanya 2 tambah 3 equal to 5 kan. So 5 senggatan yang awak kena buat. So kita buatlah 5 senggatan. Okey, 1. Cucuk pada senggatan yang pertama, buat senggatan yang kedua. Cucuk pada senggatan yang kedua, buat senggatan yang ketiga. Cucuk pada senggatan yang ketiga, buat senggatan yang keempat. Cucuk pada senggatan yang keempat, buat senggatan yang kelima. Okey. So, kita dah ada 5 senggatan. Senggatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Macam saya cakap tadi, senggatan yang last perlu disambungkan pada point B. Point yang satu lagi lah. So, kita letakkan satu pembaris set square dulu. And then, kita letakkan satu lagi pasangan dia sebagai base. Sebagai base. Okey. So nanti, okey, yang ni aku kena gariskan dulu lah. Senggatan yang kelima ke point B. Okey, kemudian, okey, kalau dibagi nisbah macam ni, kita tak perlu gariskan satu-satu, tak perlu gariskan setiap senggatan. Maknanya macam tadi kan, soalan 5 tadi kita buat garisan pada setiap senggatan. Senggatan kelima kita buat garisan, senggatan keempat kita buat garisan kan. 3, 2 kan. Okey, kalau dibagi nisbah, kita hanya buat senggatan pada nisbah itu saja. Contohnya 2 nisbah 3. Maknanya awak kena buat pada nisbah kedua. Nisbah kedua saja. Okey. Nisbah kedua saja. Okey, betul lah, nisbah kedua saja. So, kita cari senggatan yang kedua. So, kita buat garisan lah. Selarikan daripada senggatan yang kelima. Kita buat garisan biar kena pada senggatan yang kedua. Sebab dia kata 2 nisbah 3. Nisbah 3, 1, 2, 3. Yang kelima lah. Okey, dapatlah macam ni. Untuk soalan 6. Okey, itu untuk soalan 6. Saya akan tunjuk lagi contoh untuk soalan 7. Okey, yang ni 7 kan. Soalan 6. Lepas ni 7. Okey, saya akan tunjuk pula untuk soalan 7. Okey, dikata bahagikan garisan AB mengikut nisbah 4 nisbah 3 nisbah 2. 4 nisbah 3 nisbah 2. Okey, tadi saya kata kalau nisbah kita kena nak buat senggatan dia kena tambah kan. Nak buat berapa senggatan dia, nisbah ni kena tambah. So, tambah, lepas tu tambah yang ni pula. So, 4 tambah 3 tambah 2 equal to 9. Maknanya 9 senggatan yang kita kena buat. So, first step buat garisan. Okey, yang ni saya nak buat garisan kat sini lah.
Saya guna point B sebagai garisan saya. Garisan untuk saya buat sengkatan. Okey, bila dah buat garisan, kita buat sengkatan dia pula. So, kita ada 9 sengkatan. So, sengkatan 1 buat untuk sengkatan kedua, cucuk pada sengkatan yang kedua, buat untuk sengkatan yang ketiga, cucuk pada sengkatan yang ketiga, buat sengkatan yang keempat, cucuk pada sengkatan yang keempat, buat sengkatan yang kelima, cucuk pada sengkatan yang kelima, buat sengkatan yang keenam, cucuk pada sengkatan yang keenam, buat sengkatan yang ketujuh, cucuk pada sengkatan yang ketujuh, buat sengkatan yang ke-8, cucuk pada sengkatan yang ke-8, buat sengkatan yang ke-9. So, kita ada 9 sengkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Make sure sengkatan yang last ni kita gariskan, kita buat garisan sengkatan yang ke last dan sengkatan yang last dengan A. Okey. Kita letak satu pembaris set square. Okey, nak buat garisan dulu pun boleh. Okey, bila dah buat garisan, kita letakkan satu lagi pembaris set square kita untuk kita jadikan base. Okey, awak akan dapat macam ni. Ni awak tengok kan, ada satu lagi pembaris set square saya. Okey, saya macam ni. Okey, dia macam ni. Okey, pembaris yang belah kiri saya ni saya jadikan sebagai base. So, base tak boleh bergerak. Okey, base tak boleh bergerak, hanya boleh bergerak yang ni saja. Yang set square belah kanan saya ni. Okey. So, kalau bergerak kita kena ambil garisan tadi balik lah. Ni kita jadikan sebagai garisan panduan lah untuk kita buat garisan seterusnya. Okey, dia kata 4 nisbah 3 nisbah 2. Jadi 4, 1, 2, 3, 4 sengkatan yang keempat. Kemudian nisbah 3. Okey, tambah lagi 1, 2, 3. Okey, yang ini adalah nisbah 3. Okey, seterusnya adalah 9 lah nisbah yang kedua. So 4 nisbah 3 nisbah 2. Okey. Garisan yang nisbah ke-9 ni kita jadikan sengkatan yang ke-9 ni kita jadikan sebagai garisan panduan sebenarnya. So kita gerakkanlah. Okey, yang ni saya nak adjust saya punya set square dulu. Okey. So saya gerakkan. Sekali lagi saya nak adjustkan. Okey. So saya gerakkan pada sengkatan yang ke-7. Kemudian saya gerakkan lagi. Okey, macam mana kalau jadi macam ni? Okey, yang ni awak boleh tukar. Awak nak letak yang ni garisan yang pembaris yang panjang pun boleh. Pembaris yang panjang, lepas satu lagi awak letakkan dekat atas. Okey. Okey, yang ke atas ni saya jadikan sebagai base. So, yang pembaris set square satu lagi ni saya gerakkan. So, sengkatan yang kita perlu gariskan satu lagi adalah sengkatan yang keempat kan. So, kita garislah sengkatan yang keempat. So, final result dia adalah macam ni lah. Awak akan dapat macam ni.